Okay, bid'ah yang mana? Hendaklah suka memeriksa tentang keadaan para sahabat, perjalanan dan perbuatannya. Kita nak selamat daripada bid'ah ni, kita kena selalu cek diri kita ni sesuai tak dengan pembawaan para sahabat. Apa yang sahabat bawa, apa yang sahabat buat, sama tak diri kita ni dengan tu? Kalau tak sama tu, takut-takut kita terbuat bid'ah. Dan apa yang menjadi kesukaan mereka? Yang ni bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Para sahabat ni dia suka benda-benda ni kah, dia tanya. Sebenarnya bukan benda ni yang sahabat suka, tapi dia buat soalan. Para sahabat ni dia leka mengajar kah? Tak. Para sahabat ni dia leka mengarang kah? Tak juga. Sebab pada zaman sahabat tu karangan-karangan ni kurang, kitab-kitab pun kurang. Para sahabat ni suka bertengkar, suka berdebat kah? Kita pun tahu jawapannya. Tak. Para sahabat ni berebut-rebut nak jadi khadi kah? Nak jadi wali, wakil negeri kah? Zaman sekarang wakil rakyat lah. Nak berebut memegang harta wakaf kah? Nak berebut pegang harta wasiat kah? Nak pegang baitul mal kah? Nak pegang makan harta anak yatim kah? Nak bergaul dengan pemerintah, dia sebut sultan-sultan, pemerintah. Nak bergaul dengan menteri-menteri, khalifah-khalifah kah? Berbaik pergaulan dengan mereka kah? Dia buat soalan, tapi sebenarnya yang dia tanya ni semua sahabat tak buat. Para sahabat bukanlah jenis orang yang duk leka mengajar je, tak. Ataupun duk asyik mengarang, tak juga. Para sahabat pun bukan jenis orang yang suka berdebat, suka bertengkar, bukan. Para sahabat pun tak terpengaruh dengan kuasa, dengan duit, dengan jawatan. Para sahabat pun tak terpengaruh dengan nak membodek pemerintah. Yang tu bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Bukan bid'ah yang sambut Maulid Rasul, buat baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban, buat talqin, bukan yang tu. Kita rasa bid'ah ni yang tu lah kot. Bukan. Bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni ialah orang yang suka bertengkar. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka tak suka bertengkar. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali, ulama-ulama suka bertengkar. Yang tu yang dia kata bid'ah. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka tak berusaha. Maksudnya tak gilakan jawatan, tak gilakan nak pegang harta, nak jadi menteri kewangan ke apa ke, tak. Bukan yang tu. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali, ulama-ulama pun terpengaruh macam tu. Orang yang ada ilmu agama pun masing-masing berebut nak jadi khadi, masing-masing berebut nak jadi wakil negeri, masing-masing berebut nak pegang jawatan Baitul Mal. Yang tu bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Termasuklah masing-masing berebut-rebut nak berbaik-baik dengan gubernur. Duk bergelumang je dengan mereka ni. Sepatutnya ulama-ulama ni, dia dengan pintu-pintu pemerintah ni dia tak boleh selalu. Memang dia penasihat, tapi kalau dia duk selalu je pergi masuk pintu pemerintah, lama-lama dia terikut pemerintah. Bukan dia dakwahkan pemerintah. Tapi kita sekarang tak kena, ulama kena selalu jumpa pemerintah. Sebab ulama ni dia lah nak nasihat pemerintah. Kalau tidak, siapa nak nasihat? Kita pandang benda tu baik, macam dah disepakati dah. Tapi bagi Imam Ghazali, kalau ulama ni dia duk rajin pergi pada pemerintah tu, lama-lama dia terpengaruh. Ulama hidup biasa, bila pergi rumah pemerintah tengok, dengan kolam renang dia, dengan pen mahal, dengan pakaian pun daripada kain mahal. Pergi sekali dua dia tak terpengaruh. Bila pergi lama-lama tu dia terpengaruh. Tu yang bahaya dia. Atau adakah ia dalam keadaan takut kepada Tuhan? Yang ni yang sunnah. Yang tadi tu bid'ah belaka. Yang sunnahnya para sahabat buat yang ni. Dalam keadaan takut kepada Tuhan, risau, gundah, banyak tafakkur, banyak mujahadah, banyak muraqabah. Muraqabah ni memantau perbuatan hati, zahir dan batin, menjauhkan dari dosa yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Maksud dia, para sahabat ni dia tumpu kepada persoalan hati. Dosa yang kecil pun dia jaga. Berusaha memperoleh pengetahuan yang tersembunyi dari hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Ini semua ilmu soal hati.
Jadi yang duk rebut jawatan apa semua tadi tu, yang tu bid'ah. Yang sunnahnya yang memantau persoalan hati tadi. Maksud dia tasawuf. Begitulah seterusnya dari segala ilmu batin itu. Bukan ilmu batin yang belajar silat noh. Ini ilmu batin yang berkaitan dengan hati. Jadi maksudnya yang sunnahnya ialah ambil berat tentang soal-soal hati. Yang tu yang lebih diutamakan. Yang tu yang para sahabat buat. Yang bid'ahnya, yang sibuk mengarang, yang sibuk buat ceramah, dia tumpu yang tu je, sampaikan dia terabai soal-soal hati tadi. Yang sibuk nak jadi khadi, nak pegang jawatan dalam agama, yang sibuk nak jadi wakil negeri, yang sibuk nak bergaul dengan sultan-sultan, yang tu yang bid'ah. Jadi Imam Ghazali tanya, para sahabat buat yang mana satu? Dah tentulah jawapan dia yang pasal tasawuf tadi, soal-soal hati. Para sahabat ni dia jaga. Yang tu yang sunnahnya. Sebab sunnah ni lawan dia bid'ah. Yang sunnahnya takut akan Allah, menjauhkan sifat-sifat mazmumah, belajar tentang ilmu hati, ilmu tasawuf. Baru-baru ni ada orang tanya. Dia tanya satu soalan yang kita tak pernah jangka dan tak pernah baca pun dalam kitab-kitab, dan tak pernah dengar orang cerita soalan tu. Dia tulis dalam internet. Dia kata, tuan nak tanya ni, kenapa kita ni Tuhan bagi satu hati, tak lebih, sedangkan benda-benda lain semua lebih, berpasang-pasang. Kita fahamlah maksud dia. Maksud dia, malam pasangan dia siang, kanan ada kiri, lelaki perempuan, cerah gelap, atas bawah, ada gerak ada diam, ada suka ada duka. Kalau lambang Cina tu ada yin ada yang, gemuk kurus, bulan matahari, semua lebih, semua ada pasangan. Buah pinggang pun dua, paru-paru pun dua. Tapi kenapa Tuhan bagi kita hati satu je? Kita nak jawab macam mana? Tak pernah dengar soalan. Kita ya Allah bagilah aku petunjuk. Dapatlah satu jawapan. Sebab dia nak jawapan segera, kita pun jawab segera ya. Jawapan dia, kalau kita ada lebih daripada satu hati, contohnya dua hati ke tiga hati ke, maka kita akan binasa. Macam mana kita binasa tu? Kita bagi contoh mudah lah agaknya. Kita tengah bawa kereta, hati yang pertama kita pergi straight, hati yang kedua kata dah belok kanan, hati yang ketiga kata dah belok kiri. Apa jadi? Binasa. Contoh lagi, hati yang pertama kata mah kita jadi orang soleh lah, dosa-dosa semua tak mau buat. Hati yang kedua pula kata jangan, kita jadi ni orang jahat. Hati yang ketiga kata tak, kita campur-campur, jahat pun boleh, baik pun boleh. Lama-lama binasa orang ni. Ataupun hati pertama kata kita agama Islam, tak mau mensyirikkan Allah. Hati yang kedua pula kata dah, walaupun kita sembah Allah, tapi kita kena sembah patung. Itu perantaraan. Hati yang ketiga pula kata dah, kita etis, tak usah percaya agama-agama ni. Ini semua manusia buat. Agama-agama ni tak ada, Tuhan-Tuhan ni tak ada. Dah tiga hati, tiga macam. Dia duk berlawan situ, musnah kita, binasa. Itulah salah satu jawapannya. Sebab tu Tuhan bagi kita satu hati je. Kalau ada dua hati cukup lah, memang musnah dah kita. Satu nak jadi baik, satu nak jadi jahat. Mana boleh. Dia duk berlawan ni. Macamlah Tuhan juga. Orang tanya kenapa satu je Tuhan? Tak bolehkah dua Tuhan, tiga Tuhan? Kalau tiga Tuhan ataupun dua Tuhan, alamat dia binasa lah alam. Satu Tuhan dia kata aku nak turunkan hujan. Satu Tuhan lagi pula kata mana boleh, aku nak buat musim kemarau dah. Yang satu lagi pula kata tak, ni kita nak buat musim salji. Apa jadi kita punya negara bumi ni hancur semua. Sebab tu Tuhan satu je. Dia tak boleh ada lebih Tuhan.